Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadullah subhanahu wa ta'ala wa nashkuruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, ada satu hadis yang Rasulullah SAW mengingatkan kita. Katanya sabdanya salasun man kunna fihi yastakmil imanuhu. Rajulun la yakhafu billahi lawmata laim, la yura'i bi syai'in min amalih, idza urida alaihi amrani ahaduhuma lid-dunya wal akhar lil akhirah, ikhtara amra ad-dunya ikhtara amra al-akhirati 'ala ad-dunya, atau kama qala. Maksudnya ada 3 perkara yang kalau kamu dapat miliki 3 sifat, 3 perkara ini, lengkaplah iman kamu. Kalau tidak ada atau tidak lengkap, maknanya belum lengkap iman kita. Satu, insan muslim yang tidak merasa takut untuk melaksanakan perintah Allah walaupun dicaci oleh para pencaci-pencaci. Orang yang sanggup, yang terus melaksanakan tuntutan Allah dengan tidak menghiraukan caci maki manusia ataupun halangan-halangan manusia. Yang kedua, insan muslim yang melakukan kerja-kerja mentaati perintah Allah, khasnya ibadah kepada Allah, yang tidak disertakan riak padanya, melakukan semua kerja semata-mata kerana Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan kerana yang lain. Sebab yang lain itu boleh membawa kepada riak. Bila riak, amal ibadat kita ditolak. Yang ketiga ialah insan muslim yang kalau dia berhadapan dengan 2 situasi. Satu situasi dia boleh mendapat habuan dunia, dan satu situasi dia boleh mendapat ganjaran di akhirat. Antara 2 itu dia kena pilih satu. Nak dunia ini kah ataupun nak akhirat? Laki-laki ini dia ikhtaral akhirah ala dunia. Dia pilih yang menguntungkan akhirat baginya. Dia mengenepikan hal dunia. So, 3 ini merupakan suatu sikap yang patut kita renung dan kita miliki agar iman kita itu sempurna. Kalau kita bimbang, kalau iman yang cacat yang boleh membawa kepada tertolaknya iman. Sebab iman barang yang sempurna, yang tidak boleh menerima tajziah, tidak menerima juzuk-juzuk.
Sebab itu maka apa sahaja yang boleh kita tambah, mengukuhkan, menyempurnakan dia, kita akan lakukannya semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Sebelum mula saya ingatkan bahawa mungkin pada minggu lepas saya tengok banyak orang yang datang, tak tahu apa penyakit, mungkin orang baru kot. Dia sangka minggu sudah ada kelas macam biasa. Saya nak umumkan lagi sekali, tahu dah. So kelas kita ini adalah pada hari Khamis pada minggu yang pertama, awal minggu, awal bulan, dan Khamis minggu yang ketiga sahaja. So sebulan kalau ada 10 kali Khamis tak kisahlah, asalkan minggu yang pertama, Khamis yang pertama tu kita ada kelas tu, tu Khamis yang ketiga, lepas tu minggu yang ke-6, 7 tu lantak lah. Tu 2 kali seminggu. Saya kesian kerana ada yang datang nampak dia rasa kecewa kerana tidak ada kelas. Bukan cuti, tapi memang itu proceeding kita buat daripada dulu. Kita nak sambung lagi tentang perbicaraan dahulu. So pengarang kitab ini cuba nak meletakkan suatu tanggapan minda kita bila kita melakukan solat, bukan dilakukan secara kebetulan ataupun direka cipta dengan tidak ada maksud. Tidak, sebab dia ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan reka cipta mana-mana orang, tapi Allah mengajar. Allah hantar Jibril alaihi salam mengajar Nabi Muhammad. Itulah sembahyang Jibril yang menjadi contoh kepada Muhammad. Muhammad SAW contoh sembahyang kepada kita, yang kita sebutkan sallu kama raaitumuni usalli, kamu sembahyang macam aku sembahyang. Macam aku sembahyang itu macam mana yang kamu dapat dipahamkan, disampaikan, diterangkan oleh ulama, termasuklah kitab ini ulama yang besar. Sembahyang kita buat, kerana mukadimah dia sebut dah, dia rupa kehambaan dalam keadaan merendah diri, menyerah diri, hina diri, khudu', rendah, perasaan, khusyuk, hati yang tunduk, gemar dan suka, rindu dendam. Itu yang kita sebut dulu. Halaman 5 ya, halaman 5 tu. Maka wukuf kita balik semula kepada berdiri sembahyang itu sudah merupakan suatu rupa tadallul. Tadallul, kita rasa rendah diri, rasa hina di hadapan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, kerana kita berdiri dalam keadaan tangan kita qiyam itu menyerupai seperti mana seorang yang nak menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita takbir, kita pegang tangan sebagainya, rupa taslim, rupa menyerah diri sepenuhnya kepada Allah Taala. Dan sana' dan tilawah kita, sana' itu maksud dia kita menyebut alhamdulillah, ataupun daripada awal tu wajah tu jilladhi, itu dipanggil sana', kita puji Allah Taala. Dalam Fatihah itu penuh dengan puji-puji, kita puji Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kerana dia sahaja yang paling layak menerima puji-puji itu. Rupa tabadzulan, tabadzul rupanya kita berasa hina di hadapan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Rukuk merupakan takhaddu', rukuk tunduk itu khudu'. Khudu' makna patuh, makna rendah diri juga. Sujud itu rupa takhasyuk, rupa seseorang yang telah sampai ke peringkat begitu rendah dia, merendah diri dia, begitu tunduk dia kepada Allah Subhanahu taala. Julus, duduk antara dua sujud ataupun duduk dalam tahiyat, merupakan taraghub, kita menunggu dan mengharapkan redha Allah Subhanahu wa taala. Tasyahud rupa tamalluk, maka berhadap segala hamba Allah Taala dengan itu sekaliannya. Kita menghadap itu bukan sebab tu kita tengok daripada beberapa rukun yang kita sebut dulu ni. Bukan saja muka menghadap ke kiblat, bukan saja hati menghadap kiblat, badan kiblat, hatta kepada jari kita pun, jari kaki pun menghadap kiblat. Hatta tangan kita letak dalam masa sujud pun kita letakkan menghadap kiblat. Jangan buka gitu.
Kalau buka, yang ni tunjuk ke Rusia, ni tunjuk ke Tibet. So dia mau semua ke sana. Sampai buka kita letak semua ke sana. Jadi dia katakan bahawa kita sampai ke peringkat segala-galanya. Kaki tu pun, sebab tu kaki tak boleh tunduk. Kaki sujud tak boleh bengkok ke belakang. Tengok ke belakang sampai tunjuk ke Jepun, tunjuk mentari naik, dia mesti ke depan begitu. Dia semua sama sistem itu. Supaya berhadap Allah Ta'ala atas mereka itu dengan tarahum. Bila kita menghadap Allah Ta'ala dengan keadaan kita begitu rendah diri, begitu nakkan kepada rahmatnya, begitu menyerah diri kepadanya, kita mengharapkan, Allah menghadapkan kita dengan tarahum, dengan merasa kesihan belas. Macam kita duk tengok selalu misal lah, macam orang yang datang minta sedekah ke rumah kita, ataupun berjumpa orang minta sedekah tengah jalan, tengok air muka orang yang minta sedekah tu, sengaja berbayak liuk tepi mata, tu nampak bayak basah begitu, suara dengan tunduk depan rumah, suara perlahan. Itu manusia minta daripada manusia. Kalau dia minta dengan keadaan act dia dekat pinggang dah, aku tak boleh nak bagi. Dan kita ambil contoh itu. Sebab tu dengan Allah Ta'ala dia letak tu dalam keadaan duduk begitu tu, macam amat mengharapkan, tidak berdaya. Itu dikatakan bahawa dengan itu, mereka itu dengan tarahum, dengan kasihannya dan lembutnya, dan berharap dan diterimanya, dan hampirkan kepadanya. Maka tiada suatu dia pekerjaannya agama terlebih besar daripada ini. Maknanya dalam hidup kita sebagai seorang Muslim, dalam seluruh tuntutan Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia, selepas beriman, tidak ada dah yang lebih besar daripada salat. Yang lain tu dah nombor 2, nombor 3 dah. Sebab tu dia katakan awwalu ma yus'alul 'abd yaumil qiyamah as-salah. Perkara pertama yang Allah Taala akan lihat untuk dibalaskan kepada hamba yang beriman itu, yang pertama sekali salat. Tak sebenar salat, maka lain ke semua ditolak. Sebenar salat, yang lain baru bisa diatur. Sebab tu dia katakan pun, tak adalah yang paling besar sekali ialah salat. Dan kita ingat selalu dah, as-salat imaduddin, dia tiang kepada agama. Kalau tidak sembahyang, tiang tak ada. Tiang tak ada, nak tegak macam mana? Dan Nabi sabda SAW, bermula sembahyang itu nur. Nabi gunakan perkataan nur. Sembahyang itu sebagai cahaya penyuluh. Sama ada dia maksud menyuluh itu, dialah yang akan menerangi hidup kita, hidup Muslim sebenar. Ataupun nur dengan makna hidayah. Orang yang tidak sembahyang tak dapat hidayah. Yang sembahyang dia akan mendapat hidayah, ketambahan, perasaan committed kepada Allah yang dia sembah, menumbuhkan perasaan sayang kepada agama yang dia sembah, dan dia sayang sangat kepada iman yang dia miliki, takut cacat. Semua itu bermakna nur. Dia cahaya. Nur juga merupakan power, kekuatan. Dan lagi sebenarnya sentiasa Allah berhadap atas hamba. Allah menghadap bagi maksud rahman Allah sentiasa di hadapan kita. Bantuan Allah, apa sahaja yang Allah nak anugerahkan sentiasa berada di hadapan kita. Dengan mukanya. Kita sebut dengan mukanya, dengan zatnya. Selama berkekalan ia dalam sembahyangnya. Selagi kita berada dalam salat, dalam sembahyang, kekal dalam sembahyang, selama itulah Allah menghadapnya. Zat Allah sedang berada di hadapannya. Sebab tu banyak hadis Nabi yang melarang kita, sesiapa yang
menjeling ke kanan ataupun ke kiri, dia kata fa innahu nazratun yaqtalisuhu syaitan atau kama qala, itu adalah syaitan yang telah dapat menarik kamu daripada menghadap Allah Ta'ala, menghadap kepada iblis. Semua tengok di atas. Dia tengok di atas begitu, Nabi kata ke bawah, jangan tengok di atas. Kelak nanti Allah butakan mata kamu. Dia merupakan satu yang kita senang faham. Kerana kita, bila kita berada di hadapan seorang, sudah bercakap sirih dengan seorang, biasanya kita melihat orang di hadapan kita dengan mata, hidung, kepalanya. Kalau dia mengarahkan kita pun, kita lihat kepada mukanya. Kalau ada cuba anda lihat, kalau kita bercakap sirih pada seorang, orang duduk tengok keluar, apa kita rasa? Atau kalau saudara seorang guru, dia sedang mengajar, murid tengok keluar, tengok ke atas tu, apa anda rasa? Saya boleh merasakan begitu. Dan kita boleh lihat dalam kalau ada orang yang kita tahu ini ada masalah. Sebab kalau itu kita faham, ini kita sedang menghadap zat yang maha sempurna. Kalau kita menghadap semayang itu, kita boleh perhati ke sana, perhati ke kiri, perbetul maju, perbetul serban, perbetul kepala. Inilah yang dikatakan bahawa Allah berhadap atas hamba dengan mukanya selama berkekalan ia dalam sembahyangnya, dan bahawa Allah Ta'ala itu mendirikan, itu berhadap, menetapkan mukanya kepada seorang kamu selama ada berkekalan berhadap ia atasnya. Selagi hamba itu terus berada di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala pada sembahyang, simboliklah, sama itulah Allah menghadap dia. Dia berpaling saja, Allah berpaling daripada dia. Itu cuba dia nak terang begitu. Dan bahawasanya Allah Ta'ala, okey, dan kerana inilah adalah sembahyang sangat banyak faedahnya. Lagi ia membukakan bagi hati. Sembahyang boleh menghidupkan hati yang mati, menggerakkan hati, membuka hati. Hati tak terbuka, sembahyang boleh dibuka. Allah Ta'ala tolong buka hati dia. Sebab dalam Quran, am ala qulubin aqpaluha, apakah tidak pernah kamu fikirkan hati manusia itu kadang-kadang banyak sangat tutupan-tutupan dia. Aqpal plural kepada qaflun. Qaflun kunci. Qaflun makna tutup mati. Aqpaluha hati yang ditindih dengan berbagai tutupan. Kalau sampai ke situ tu, nak buka balik tu macam mana? Nak menyedarkan balik macam mana? Walaupun kita beri banyak contoh, saya katakan, itu yang kita fikir tengok. Apakah tidak insan boleh berfikir dengan yang paling simple sekali? Apakah yang dia nak capai dalam hidup ini, dalam dunia? Apakah dia nak capai lepas dia mati? Atau dia berfikirkan bahawa hidup ini akan habis dengan mati sahaja? Sedangkan insan seluruhnya, the majority yang ada 6 bilion sekarang ini, majority percaya ada hari pembalasan. Percaya. Islam amat banyak bukti, logik akal pun ada, fikiran yang berdasar kepada wahyu ada, contoh-contoh ada. Memang kita yakin mengatakan bahawasanya kita akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk dibalas. Okey. Sampai ke situ, apa yang nak dicapai dalam hidup ini? Mungkin sebahagian telah capai, dan apa yang belum capai? Sedangkan yang nama dia mati itu, dia berlaku pada bila-bila masa. Kita pun tahu, nampak berlaku pada bila-bila masa. Tambah ni sesama burung makin mengamuk ni.
kacau. Okey, bila berlaku demikian, apakah dia tak terfikirkan apa persediaan yang telah dan sedang dia buat bagi menghadapi saat-saat itu? Tambahan kita dengar, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Logik begitu. Pada hari itu memang kaedah dunia dalam penghidupan tak pakai dah. Duit tak boleh pakai, kredit kad tak boleh pakai, nak berhutang tak boleh, bayar hutang pun tak boleh. Sebab kita ada dunia yang tak pakai itu. Dunia yang pakai lain. Pakai apa? Man atallaha biqalbin salim. Orang yang datang menemui Allah Subhanahu wa taala, dia bawa hati tadi. Hati yang penuh dengan keimanan, ketaatan yang diisi dengan dikatakan wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Zat bekalan ialah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang yang tahu ni, dia tahu dia tidak bersedia ataupun dia belum buat ataupun nak buat, tak babilah. Sempatkah? Macam pengalaman saya hari Selasa tu, belum pernah lagi pengalaman saya seorang laki-laki datang berjumpa dengan saya di sini ke di mana-mana ke, minta doa, minta air bagaimana nak bagi isteri saya semayang. Saya tak jumpa. Yang saya jumpa semua kali orang perempuan, isteri datang mengadu. Ustaz, macam mana Ustaz? Suami saya jarang semayang. Saya kata bagi betul bahasa elok ke? Jarang tu maknanya buat juga tapi jarang-jarang sekali. Ni buat jarang-jarang kata tak buat langsung. Sejak saya kahwin tak nampak lagi lah. Itu bukan jarang. Jarang tu yang perempuan beli kata tu. Jarang tu. Nak buka tu. Apa dia nak capai, umur dah pencen dan sebagainya, apa persediaan yang sepatutnya dia ada. Dia tak terfikir lah. Itu saya kata, kalau hati yang telah ditutup tu, buat macam mana pun tak, dia tak kisah. Takut sampai ke situ lah. Maka semayang menjadi pembuka hati bagi orang yang kepapaan. Papa ni bukan dirujuk sangat kepada papa harta ni. Sebab Allah guna perkataan antumul fuqara'u ilallah wallahu wal ghaniyyul hamid. Ya ayuhan nas, wahai manusia, antumul fuqara'u ilallah, kamu kesemuanya adalah makhluk, adalah insan yang amat fakir. Papa kedana. Papa apa? Kamu nak sangat kepada keampunan Allah. Kitalah orang yang amat mengharapkan, amat menghendaki. Semakin dibuat segala kebaikan, semakin waktu tidak cukup lagi, tak cukup tu je, tak maluk saja. Hati tak cukup, bagus. Pasal apa? Kamu berhajat sangat kepada Allah kerana wahuwal ghaniyyul hamid. Dia sahajalah yang tunggal, yang kaya. Kaya segala-galanya, yang kaya sangat itu, yang dia boleh bagi itu, harta benda dunia ni akan habis. Yang dikatakan ma'indakum yanfad, apa sahaja yang ada kepada kamu, kepada insan, yanfad, akan pupus, akan hilang, akan binasa. Wa ma'indallahi baq, yang kekal, abadi, tak rosak, tak musnah, yang diperlukan semua makhluk itu kerahmatan Allah, keampunan Allah, keredaan Allah, khasnya selepas kita mati. Pasal pada ketika itu makan bukan makan dunia, minum bukan minum dunia, ada kawan bukan jenis dunia, tak ada apa dah. Yang ada pada ketika itu yang berada dalam keadaan rahman Allah kepada mereka. So, saya katakan ini besar makna dia. Kepapaan yang tidak, dan yang mempunyai daruri, punya keperluan. Memang sebab tu insan dibuat. Kita keluar dunia sahaja, kita dah perlu dah.
Keluar dunia sahaja, kita keluar dengan tangisan. Tangisan melambangkan ada benda yang tak kena, benda yang tak cukup, ada benda yang dia perlu. Di antara pada ketika itu, dia perlu menghidupkan paru-paru dia yang belum bekerja sebelum itu, nak dimasukkan udara, nak digerakkan. Jika tidak, dia akan kelemasan, dia mungkin akan mati terus. Tapi tak apalah, ketika itu, kalau ibu dan ayah dia menunggu saat kelahiran anak, kalau anak dia lahir dan bunyi dia menangis, maka mak dan ayah dia ketawa besar. Tapi kalau anak lahir dia tak menangis, maka mak ayah akan menangis besar. Sebab tu ada guna. Dia perlu dah. Sekejap dia lapar. Setahu saya budak dalam perut, walaupun dia telah berumur, telah kandungan dia sampai 1 tahun, ada. Setahun 4 bulan ada. Jangan lupa Imam Syafi'i mak dia mengandung 4 tahun. Kita panggil budak ya, bunting gajah ya. Gajah bunting 4 tahun. Okey. Insan ini yang tidak ada reaksi menangis semasa dalam perut. Dia lahir sahaja, walaupun dia lahir masa dia 8 bulan, 9 bulan. Kebanyakan 9 bulan. Dia lahir, dia boleh menangis apa sama sekali. Tapi sepanjang dalam perut itu, walaupun berumur kandungan 12 bulan, 13 bulan, tapi anak, setahu saya, tidak pernah menangis dalam perut. Seolah-olahnya di waktu dia dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Fully Allah jaga dia. Dia begitu tenteram, begitu aman. Tak ada apa kurang. Dia pangsai boleh pangsai. Cara dia lah. Memang dia berak dalam tu. Tapi ada proses membuangkan dia. Buat air kecil, ada proses yang menyucikan dia sebagainya. Makan ada sistem yang sampai kepada tali perut dia dan sebagainya. So dia begitu comfortable. Very comfort. Dia keluar ke dunia. Masuk tangan manusia, pegang saja. Bermulalah era manusia kena pelihara. Start program. Daripada awal lah. Itu saya kata, itu melambangkan, kalau itulah kejadiannya, maka kita akan balik semula, lepas di tangan manusia. Sebab tu orang bawa kita dalam kubur, orang semua pegang. Lepas ni boleh lepas. Kadang dia lepas ya, kita berat sangat, kata dosa banyak untuk ni. Kalau kena-kena dosa bukan timbang kilo. Berat dosa banyak. Awak ingat dosa timbang kilo ke? Taklah, tapi nak melambangkan bahawa bila orang pegang tu, orang lepas dia tu, dulu kita sambut dia masa dia keluar. Kita ambil macam ambil alih Allah Ta'ala yang telah menjaga dia, kita nak jaga dia, mak bapak jaga sebagainya. Bila akhir sekali pula kita lepas dia pula. Lepas tu yang kita baca di antara perkataan kita baca seperti lakin nastaudi'ukallah, nastaudi'ukallah, kami serah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala, kami serah kamu kepada Allah, kami serah kamu kepada Allah. Itu pada ketika itu balik semula tadi, balik bacaran puak balik. Pada ketika itu manusia tak ada. Pada hitung kasarnya, hanya dia dengan Allah Ta'ala pada ketika itu. Itu bukan jauh tu. Semua kita bukan jauh tu. Mungkin hari ni, mungkin besok tu kita dengar. Kalau masih tidak ada persediaan yang serius menghadapi ni tu. Tu. Orang yang kepapaan dan yang daruri. Daripada ahli qulub. Orang yang ada hati, yang sedar hati tu, mereka tahu ini saat yang amat perlu sangat. Daruri sangat, maka meliakan akan mereka itu. Tetap kala mendirikan sembahyang, maka hilang pada hatinya daripada tiap-tiap yang digemarnya, yang disukainya. Hilanglah daripada hatinya, daripada itu akan yang dikasihinya, yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala.
Jadi Abah kata, nak latih tu, nak latih daripada kita tadi, saya kata daripada alam arwah masuk ke alam rahim tadi, Allah Jalla jaga semua dia, semua cukup. Dia keluar, kita jaga dia. Betul, ada masa dia tahu bahawa dia akan sampai ke peringkat yang daruri, yang mau tak mau kena berjumpa. Yang berjumpa pada ketika itu bahawa kalau boleh sembahyanglah sebagai latihan. Latih apa? Masuk Allah Akbar itu, kita kalau boleh kita putuskan hubungan dengan dunia. Sama ada kita mati sebab kita qiyam. Apa beza yang ada qiyam sembahyang pegang tangan dengan orang mati yang qiyam di dada, cuma dia tak berdiri aja. Kalau mati berdiri, beratlah kita. Dia mati orang tidur, kita qiyam. Sama dengan anda sembahyang, saya sembahyang. Waktu kita dalam keadaan uzur, sakit, sembahyang sambil tidur. Itulah matinya. Inilah yang dikatakan, saat itulah bahawa kita merasakan bahawa kalau boleh Allahu Akbar itu, kita berada Allah Ta'ala, kita dengan dia sahaja, kita lupa dah segala masalah. Masyaril hayah ni, masyaril ni tak nak habis lah. Kalau boleh lupalah sekejap. Biar itu saat kita dengan dia sahaja. Saat kita boleh putuskan, habislah. Tak kala mendirikan sembahyang, maka hilang pada hatinya tiap-tiap yang digemarkan, yang digemarinya. Apa digemar dalam dunia ini? Sebutlah apa saja, menyanyi, main, berniaga, belajar, research, R&D. Kalau boleh, itu dikatakan, cuba putuskan dengan yang digemarinya. Memang begitu pun. Sebab kalau kita tengok makna sembahyang daripada awal tu, kita dengan dia aja. Daripada Allahu Akbar kabira tu, wajah tu, sebab alhamdulillah, sebab kita start daripada mula pun Allahu Akbar, kita habis pun Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi maknanya itulah antara latihan-latihan yang dikatakan bahawa kalau boleh, pasal kita ingat pada kita, sebab kita akan ada saat memang kita nak dia sangat, tak ada orang lain dah. Itu yang katakan yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum sya'nun yughni. Pada hari itu, ni hari yang kita akan berjumpa tu, seorang insan akan lari, akan cabut, tidak mau berjumpa dengan saudara yang paling baik dengan dia, bapa dia, mak dia, kekasih dia, anak pinak dia. Pada saat itu kenapa? Likulli imri'in minhum sya'nun yughni. Pada saat itu seorang ada satu benda sahaja yang dia cari, lain tak mau dah. Satu saja. Apa dia? Keampunan Allah kepadanya. Itu satu-satu yang amat diajarkan. Likulli imri'in minhum sya'nun yughni. Ada urusan yang cukup penting kepada dia. Allah nak ampunkah dia, terimakah dia atau tidak. Itu pada ketika itu memang tak. Itu kalau dah orang sanggup lari daripada bapa dia, daripada mak dia, daripada abang adik dia, kekasih dia, dunia ni kita cari yang tu, mencari kekasih tu, menjejak kasih tu, cari. Tapi hari itu orang yang lari dia, yang dia kasih. Habis jika itu dia lari, dia nak apa? Siapa nak tolong dia? Siapa nak? No. Ada syak, no. Ada urusan dia dengan siapa? Dengan Allah. Apa urusan? Satu je. Bahagiakah saya atau celakakah saya pada ketika itu? So, yang ini ke semua ni, bila kita ada maklumat sebab itu, akan nampaklah kita nak kena buang pada ketika itu. Malah kalau kita nak lanjutkan, kita nampak bahawasanya pada saat itulah datang penyesalan. Macam Allah sebut dengan
wa istabarra alladhina ittaba'u min alladhina tubi'u wa ra'ul azab. Ketika itu orang-orang yang menjadi ikutan orang ramai, pemimpin, dia mengambil sikap berlepas diri, tabarra, dia excuse, dia melepas diri daripada orang-orang yang dia pimpin. Bila dia melihat azab, melihat azab, dia tahu dia sebagai pemimpin, dia telah melakukan perkara-perkara yang memang tidak memungkinkan dia selamat daripada balasan Allah. Maka pada ketika itu dia ambil tanggungjawab, diri dia sahaja tabarrak. Dia tak mau campur dengan orang yang belakang. Orang ikut campur punya pasal lah. Orang belakang pula mengatakan, mengapa kamu melepaskan diri daripada kami? Dia jawab, aku bukan menyesatkan kamu, tapi kamu nak pilih jalan sesat. Sebenarnya masing tuduh-menuduh dan sebagainya. Itu saya katakan, nak melepas diri itu bukan masa itu. Bila wara-war azab. Sebab itu maka saya katakan, inilah dia saat yang semayang itu boleh memberikan mesej kepada kita. Itu saat waktu kita berdepan dengan Allah Ta'ala sahaja. Muhasabah kena buat sekarang ini. Dan hilanglah daripada hatinya, daripada itu akan segala yang dikasihinya, yang lain daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau boleh, dia minta kita putuskan pada ketika itu dengan apa yang kita kasihi dalam dunia ini. Tak. Itu saat-saat kita dengan dia sahaja. Sebab ini sampai kepada amalan ahli-ahli sufi yang mereka nak sa'ilah, yang mereka duk cuba. Sebab tu dah semayang lepas semayang, lepas semayang, lepas semayang, malam semayang, siang semayang, dia nampak itu. Sebab satu saat yang cukup seronok pada saat manusia ini boleh melepas diri sekejap daripada yang dia kasihi dunia. Sebab itulah yang banyak menarik dia. Kalau orang yang kasih dunia lebih daripada patut, memang sampai semayang pun tak boleh buat. Pasal tak cukup masa. Kalau ada masa pun kita jadi macam cincai. Kerana semayang tu macam jadi rutin kerja, kadang-kadang membebankan. Buat sekejap habis, buat kerja lain. Biar lain duduk tabah. Jadi dia katakan bahawa kalau boleh, semua yang digemari dalam hidup ini kita boleh buang sekejap. Kalau boleh lah, hilang daripada hati semua. Kerana inilah Allah berfirman yang bermaksud, suruh ulihmu akan ahli kamu. Ahli kamu itu maksud dia isteri ataupun suami, keluarga. Dengan mendirikan sembahyang dan sabar ia atasnya. Kena sabar. Tak kuat, sabar tak dia kerja. Tiada kami pinta akan kamu rezeki. Allah Ta'ala tak minta kita apa-apa. Minta tunai kewajipan. Yang beri rezeki akan kamu. Allah Ta'ala berikan kamu. Maka sebenarnya bahawa adalah ia tempat sejuk mata hati, sijakau, sejuk mata hati hamba Allah yang arifin. Maknanya hamba Allah yang termasuk dalam golongan arifin, yang mengetahui hikmah-hikmah semayang yang macam ini, yang melatih diri mereka berbuat yang sebut tadi itu, orang yang arifin. Dan dengan dia tetap mata hatinya, dengan berbuat demikian, mata hati dia dapat melihat dengan mata hati dia kegunaan-kegunaan salat yang dia buat selama ini, iaitu ibarat daripada suka dan kesenangan yang sempurna nikmat dan lazat yang hasil padanya sangat muwafaqah dan berjinak-jinak dengan dirinya. Maknanya dengan merasai demikian, dengan berbuat demikian, dia dapat merasakan bahawa dia begitu close, begitu rapat, begitu muwafaqah, begitu bersetuju. Sampai yang pernah Nabi sebut, Nabi katakan bahawa la yu'minu ahadukum hatta
yakunu hawahu taba'an lima unzila ilaih atau kama qala. Tidak beriman salah seorang daripada kamu sehinggalah dia tundukkan nafsunya, keinginannya, sampai kepada peringkat dia hanya mengingini apa yang Allah Ta'ala suruh dekat dia, dan dia membenci kepada semua yang dilarang. So, nak tundukkan tu, la yu'min ahadukum, tidak beriman seorang daripada kamu, hatta yakun hawa, sampai dia menundukkan hawa nafsunya, tabaan, ikut seperti mana yang diperintah Allah kepadanya. Selain kita berasa berat nak tunaikan kewajipan yang Allah Ta'ala tunai, yang tak suruh tunai, ada makna yang dikatakan la yu'min tadi tu, tidak sempurna, bukan tak beriman langsung. Nak kena buat balik, nak kena bentuk balik, nak kena berfikir balik, nak kena banyak berfikir, banyak termenung sampai ke sini, sampai sejuk mata hati. Iaitu ibarat daripada suka kesamputan dan lazat yang hasil padanya, sehingga muwafaqah dan berjinak-jinak dengan dirinya, tetapi bersalahan-salahan ia sebab bersalah-salahan dengan martabat kelakuan dan makam mereka itu dengan sekira-kira makrifatnya. Dia nak terjemahkan bahasa Arab kepada bahasa Melayu yang memang sukar dicari kalimat. Tapi yang penting sekali bahawasanya martabat kita ini tak sama. Macam martabat Muslim dengan mukmin dah tak sama. Dalam mukmin pun martabat muttaqin, mutawakkil, yang bertakwa, yang bertawakal Allah Subhanahu wa Ta'ala tak sama. Tadi tu yang tamalukan, tadallulan tak sama. Pasal iman pun tak sama. Sebab iman yazid wa yanqus. Iman boleh bertambah, kadang boleh habis, boleh berkurang. Bertambah dengan amal-amal yang baik, dia berkurangan dengan amal-amal yang tidak baik. Semakin banyak yang dikatakan wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, menggunakan akal untuk memikirkan kejadian langit dan bumi, sampai nak fikir ketundukan alam dengan isinya, boleh tunduk kepada peraturan Allah, boleh tunduk kepada undang-undang Allah, boleh tunduk kepada sunnatullah. Tapi manusia tak mau tunduk. Makhluk besar tunduk, langit, bintang-bintang tunduk, matahari semua tunduk. Yang dikatakan wasyamsu tajri limustaqarril laha, dzalika taqdirul azizil alim. Matahari dia beredar pada orbitnya kerana itulah suatu perintah Allah, takdir kepadanya, yang maha mengetahui, maha berkuasa. Dia patuh. Berapa ratus, berapa ribu, berapa milion tahun dah umur matahari, dia patuh. Umur kita paling banyak 1 tahun. Berapa kali kita melanggar? Itu yang saya kata akan, itu martabat dah. So dengan martabat ini kita bersalah pendapat, tapi yang penting sekali bahawa semuanya nak menuju kepada makam pangkat ataupun derajat yang diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Riwayat daripada Hasan radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi bersabda, ini senanglah, dah senang dah. Umpama sembahyang 5 waktu itu seumpama sungai yang deras pada pintu seorang kamu. Maksudnya depan rumah dia ada sungai yang mengalir deras, banyak airnya, memandi ia pada tiap-tiap hari 5 kali, maka apa yang tinggal atasnya daripada kagaknya kotor. Yakni bahawa 5 waktu itu menyucikan daripada segala dosanya, tiada tinggal satu dosa melainkan diampun akan dia. Itu hadis yang semua kita tahu lah. Kata Nabi mengumpamakan sembahyang tadi itu dengan air. Kalau kita tinggal
Depan rumah kita ada sungai air jernih. Buka pintu jumpa dengan sungai. Boleh mandi dalam sungai itu sehari 5 kali. Apa yang akan tinggal pada badan kita daripada kekotoran? Tak tinggal apa, bersih. Sama dengan sembahyang 5 waktu, dia membersihkan. Mereka dosa yang besar. Dosa kecil, habis. Ayat lain Allah Ta'ala sebut banyak. Dia katakan, Innal hasanat yuzhibna sayyiat dzalika dzikra lidzakirin. Sesungguhnya kebajikan yang kamu buat al-hasanat yudhibna sayyi'at, dia menghabiskan dosa-dosa kecil. Banyak dosa kecil. Zalika dzikra, itu adalah peringatan Allah kepada kita, lidzakirin, pada yang nak mendapatkan peringatan. So kena cover up dengan kesalahan yang ada itu dengan buat hasanat, buat kebajikan. So banyak kebajikan, tapi dalam konteks kehidupan hari ini, persoalan pahala ni orang jangan ambil kira. Dia nak kira persoalan untung dunia dahulu nak kira. Dosa pahala kemudian kira. Ataupun tak masuk kira. Dia tengok juga dalam segi sebanyak dalam buku RMK 9 yang tinggi tebal itu tu. Tengok mana yang nak dapat pahala. Sebab kita ada 200 bilion tau. 200 bilion tu tak muat Darul Syifa ni. 200 bilion kita belanja tu. Sebagai besar nak ke mana? 200 bilion, bukan milion. 200 bilion tu dia nak bawa ke mana tu? Nak bawa insan ke mana ni? Dia nak menghala kepada mardatillah, atau banyak nak gunakan untuk melalaikan manusia daripada jalan Allah Ta'ala. Kita tengok juga. Tengok berjumpa dalam topik dari Islam Hadari. Ada 10 principle. Rukun kan ni? Rukun baru ni 10 ni. Ada 10 principle dalam tu. Memang orang tahu dah. Takut lari kot. Tapi tak apa. Saya besar betul sebab bila kita cakap tu ni. Ya. Tadi tu kita nak bawa ke mana ni? Nak menyampaikan apa kepada orang ni? Nak suruh mereka jadi apa ni? Jadi mereka hamba Allah ke, kepada hamba abdi negara ke, namu Malaysia ke? Kalau itu yang dia nak kena betul balik mengatakan bahawa tak. So kita akan lihat jauh daripada itu, bahawa kalau ini yang kita rancang, kalau 200 bilion kita belanja, tidak boleh menyampaikan kepada mardatillah. Kacau. Biar jelas nak bawa ke mana. Kalau tidak ni kita tadi. Istabarra alladhina taba'u alladhina tubi'u wara'ul azab. Jangan sampai ke situ. So saya kata besar-besar amanah yang kita tanggung untuk mengajak diri, mengajak masyarakat, mengajak bangsa kepada Allah Ta'ala. Okey. Mereka dosa yang besar-besar, maka berkehendak ia kepada taubat. Dosa besar kita fahamlah. Dosa besar memerlukan kepada taubat. Dosa kecil yang berlaku hari-hari itu dia akan hilang, akan habis dengan adanya hasanat, ada kebaikan. Dari riwayat daripada Ubadah bin As-Samit, Nabi bersabda, 5 sembahyang ini diperdu Allah akan segala hamba, maka barang siapa mendatangkan dengan dia sempurna dan tiada dikurangkan haknya, yang mengurangkan dia adalah baginya pada Allah Subhanahu janjinya bahawa memasukkan dia dalam syurga. Itu yang dalam hadis kursi itu yang Allah sebut, dia kata al-ahdul ladzi baini wa baina abdi as-salah. Janji yang aku buat. Allah Ta'ala kata gitu. Hadis kursi. Al-ahd. Agreement. Janji. Maka aku berjanji dengan hamba aku, manusia lah khasnya,
aku pegang kepada semayang sebagai landmark, sebagai benda yang menjadi satu pegangan kita. Kamu tunai semayang ini dengan baik, dengan menjaga hak-haknya, aku janji aku masuk syurga. Kalau orang yang tidak menunai ini, tak buat janji, itu disebut ni. Dan barang siapa meninggalkan dia, meringankan dia dengan haknya, tiada baginya pada Allah Ta'ala itu janjinya. Allah tidak akan masuk ke dalam syurga. Kita cakap macam kadang tu boleh cakap, tapi the reality lah, reality yang boleh kita tengok. Adakah tuan-tuan boleh merasakan bahawa the majority orang Islam Malaysia di keliling kita, daripada anak-anak sekolah, cikgu-cikgu sekolah, kepada student universiti, ifta ataupun swasta ataupun awam, pegawai kerjaan sampai ke semua sektor, anda rasa banyak yang semayang kah atau banyak yang tak semayang? Saya duk risau. Tambah budak sekolah, cikgu-cikgu sekolah, golongan peniaga, golongan buruh, okey, golongan nelayan di mana-mana pun, daripada polis sampai ke Sabah, yang nama nelayan. Okey, makna dia kita berjumpa dengan satu masalah besar yang dihadapi oleh ummah seluruhnya, bahawa benda yang sepenting ini ni, yang dikata al-ahdu, janji Allah dengan dia, itu dah tidak menjadi benda yang besar kepada pemerintah baik, yang diperintah baik, maka tidak dimasuk dalam suatu program besar untuk mewujudkan, nak meterai janji Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu saya kata, mesti sepatutnya ada cara dia kena masuk RMK 9, RMK 10, macam ada satu program yang menyentuh, benar-benar menyedarkan. Ni sekarang duk sibuk kempen senyum. Tentu boleh agak ada berapa belanja kempen senyum dengan poster-poster kat tiap tiang telefon tu. Dulu kempen apa? Aku tak nak. Berapa juta kita buat, tak berjaya. Nak kempen senyum saja pun. Yang pelik tu, bila TV3 nak tukarkan nama satu tu, habis 1 juta. Nak tukarkan daripada show heboh kepada jom heboh. Tak tukar apa-apa, sama je. Tapi 1 juta tu. So, yang macam ni saya maksudkan. Sebab akhirnya saya kata, apa masalah umat yang sebenar? Kalau banding dengan masalah ekonomi, masalah pendidikan, pelajaran, semua masalah lah, kalau dibandingkan dengan masalah orang tak semayang, janji tu, memang kalau kita biarkan orang akan hanyut begitu. Tapi dia kena ada serius, dia kena lihat ini masalah ummah yang perlu kita membawa, mengajak, convince mereka kepada ini. Bukan payah sangat pun kalau dah biasa buat semayang tak tinggal di sekolah ke, di pejabat ke, di mana semua, kita akan nampak. Anda pun nampak kan, kalau kebanyakan orang habis pejabat 4.30 atau pukul 5 mula balik, memanglah balik dalam keadaan jam petang, tak mula ribut petir pula, banjir pula, majoriti tak boleh. Suasananya begitu. Melainkan kita ubah dengan kesedaran lain, program lain, ataupun jelas dengan peruntukan yang jelas, dengan orang yang mampu memberi penerangan, penjelasan, ajak balik dan masuk dalam berbagai latihan. Itu hatta saya kata, saya pernah sebut, hatta sampai kepada PLKN tu, yang melibatkan berapa ramai yang terlibat. Adakah diberi penekanan kepada salat? Itu yang dibuat oleh yang punya kuasa. Habis kalau
program sampingan, pergi berkelah ke, pergi buat apa semua merantai desa lah, apa namanya, jungle trekking dan sebagainya. Salat di mana? Ini saya kata janji. Jika dikehendaki dikasihani akan dia, maka jika dikehendaki diseksanya. Allah Ta'ala lah. Dan lagi Nabi bersabda bahawa seorang laki-laki sesungguhnya ia sembahyang. Bahawa seorang laki-laki sesungguhnya ia sembahyang. Dan kesalahannya, dia nak bagi satu analogi, satu contoh. Dia kata bila laki-laki itu dia sembahyang sungguh-sungguh, dan kesalahannya dihantarkan atas kepalanya. Dia sembahyang, dia banyak dosa, dosanya itu letak atas kepala. Digambarkan analogi, orang sembahyang, dosa kecil dia junjung atas kepala dia. Maka tiap-tiap sujud gugur kesalahannya hingga habis. Dan gugur tu gugur kesalahan hingga habis dan gugur segala kesalahannya. Maknanya dengan sembahyang tadilah yang sama dengan ayat Quran yang hadis tadi, memang macam kesalahan tak atas kepala. Bila kita rukuk, kita sujud, dia habis. Ketahui oleh kamu, hai orang yang berkehendak kemenangan, palah diterjemahkan. Orang yang berkehendakkan palah, palah ialah kejayaan dunia dan akhirat. Yang utama kejayaan di akhirat. Seorang yang berkehendakkan kepada kejayaan dipanggilkan dengan palah. Setengah daripada orang yang muhafiz, yakni memelihara bagi sembahyang, dan yang mendirikan, hendaklah ia memelihara segala syaratnya. Ini boleh nak masuk. Di kesimpulan ujung dia beritahu kalau orang yang nak menjaga salatnya diterima dan salatnya itu gugur segala dosa yang macam letak atas kepala dia, nak mendapat redha Allah pada ibadat itu, hendaklah dia jaga syarat-syarat sembahyang. So saya sebut dah, tapi saya ulang lagi, tuan-tuan faham. Sembahyang ada dua requirement. Satu requirement yang kena ada sebagai prerequisite sebelum sembahyang, ataupun disebut juga dengan keperluan-keperluan yang mesti ada sebelum kita tunai satu-satu ibadat, dipanggil syarat. Bila itu the first requisite. Second requisite, keperluan yang keduanya, perkara-perkara yang kena ada, kena penuhi, tak boleh kurang semasa dalam menunaikan solat. Kita tahu dah, tapi saya nak ulas je. Bukan, maka adalah syarat. Syarat merupakan the compulsory condition yang kita kena fulfill, kena achieve sebelum kita mendirikan salat. Make sure syarat ini ada kepada kita. Bukan selalunya orang baca 5. Selalunya yang maklumat umum je kita, syarat-syarat yang perlu ada kepada orang yang nak menunaikan sembahyang itu ada 5, tapi dalam kitab ini dia perluas. Ada 9 sebenarnya. 1, pertama, halaman 6 itu mengetahui bagi masuk waktunya dengan yakin atau dengan zan. Dengan yakin tu bagi kita ada kemudahan lah. Macam kita ada jam, kita ada surau yang azan, kita ada orang begitu, ada surat khabar boleh cek, ada radar boleh cek. Tu tak apalah. Tapi ada keadaan pula yang kita tak ada kemudahan tu. Macam tengah hutan ke, dalam tengah laut ke, ataupun kita travel malam hari sampai ke sebuah negeri, tak tahu pukul apa sembahyang, sampai ke London pukul berapa zuhur, pukul apa asar, pukul apa masuk waktu, pukul apa. Itu datang pada ketika itu. Kamu kena tahu masuk waktu. Kalau tak yakin pun kena zan. Zan ialah berat dianya betul, bukan syak. Kalau syak nanti dia baru 50-50. Kalau zan itu kita punya sangkaan kita sudah 70% dah masuk waktu. Macam takut terbang lah. Siang tak apalah.
Kita boleh tengok matahari, boleh agak. Kalau malam hari kita terbang kan, terus aku terbang Malaysia malam hari, tak sampai sana, tak sembahyang, tak boleh aku maghrib jamak ke asar. Pukul apa pula subuh? Tak boleh pakai jam. Itulah masa kita kena pakai zon. Berat sangka, tanya pilot ke, tanya seorang daripada air hostess, saya beritahu orang sekarang masuk waktu. Maka tiada sah orang yang sembahyang yang tiada mengetahui akan masuk waktu. Walaupun dia sembahyang, itu sembahyang yang kebetulan-betul. Dia tak tahu masuk waktu, tak ambil kira dah. Aku nak agak sembahyang zuhur lah. Allahu Akbar. Dia tidak ada zon. Santai lah. Walaupun bertepatan dengan waktunya sungguh, tapi tidak sah sembahyang. Pasal syaratnya dia mengetahui dengan yakin, dengan pasti, atau sekurang-kurangnya 70% dia punya keyakinan dia betul. Tak sah sembahyang, tak tahu waktu. Dan tiada zannya, dia tak sampai ke peringkat yang sebut dia tahu zan dekat dengan yakin. Dan jika jatuh dalam waktunya sekalipun, dia buat dalam waktu pun tak sah. Selalu jadi ni, saya pun kadang mamai juga. Kadang kalau tertidur ada masa tidur petang tu. Bila bangun tu, maghrib tu, terus pergi mandi, main sembahyang subuh. So, lepas bangun tidur, matahari nampak gelap tak gelap tu, subuh. Tak sah. Memang tak sah pun, apa sembahyang subuh pukul 7 petang. Sekali pun jatuh dalam waktu, tapi tidak dengan yakin masa waktu, syarat pertama dia tidak fulfill, maka tidak sah. Kedua, berhadap ia akan kiblat, yakni Kaabah. Ini terjemahan lah, tapi ayat asalnya kalau dalam Masjid Haram, wajib kita menghadap ke kiblat. Tak ada pilihan. Di luar Masjid Haram, kita menghadap ke arah Masjid Haram. Tambahan pula bagi yang jauh macam kita, Masjid Haram, kita menghadap untuk fawallu wujuhakum syatral Masjidil Haram. Syatras itu ialah arah. Maka hadapkan muka kamu ke arah Masjid Haram. Ke arah itu maknanya macam kita faham. Kita bukan mesti menghadap ke arah matahari jatuh. Matahari dia berubah. Sekarang tak apalah, dia dah dekat dengan tengah dah. Jadi dia akan pergi ke sana. Dia akan balik pulak Julai. Tapi kita syatra tu kita adalah kaedah kita menentukan kiblat dan jam. Setengah orang boleh menentukan kiblat, tapi dengan matahari boleh. Tapi yang pentingnya yang dikatakan sini itu bukan menghadap Kaabah tu, maksud kalau di luar menghadap Kaabah tidak ada ayat yang ada pun fawallu wujuhakum syatral Masjidil Haram. Betul? Fa aina ma kuntum fawallu wujuhakum syatra. Di mana kamu berada pun kamu hadaplah muka kamu sembahyang ke arah Masjid Haram. Ke arah masjid. Bukan Kaabah. Kaabah juga di dalam. Ketiga, menutup aurat di antara pusat dan lutut. Jika laki-laki dan sahaya hamba perempuan, dan sekalian tubuhnya jika perempuan, dan khunsa. Khunsa ialah pondan yang merdeka yang lain daripada mukanya, dan dua tapak tangan. Ini benda yang beri simple. Dengan sesuatu yang menutup. Sesuatu yang menutup ini, orang pekah ni dia sampai ke peringkat, kalau sudah kita berada satu situasi yang kain tak ada, nak sembahyang boleh pakai daun pun tak ada, boleh sampai ke peringkat lumur dengan lumpur boleh dijadikan. Tapi lumur lumpur kena sembahyang waktu dia basah, jangan sembahyang waktu dia kering. Kalau kering, sujud saja dia luruh habis. Begitu dibincangkan. Jika perempuan dan khunsa yang merdeka yang lain daripada mukanya dan dua tapak tangannya. Dia perempuan yang ini muttafaqun alaih.
dalam semua Islamic juris fuqaha dia panggil. Mazhab mana pun tak lari ni, sebab ini Quran dengan hadis. Tutup muka, muka dibuka, muka yang boleh dibuka dalam sembahyang dengan tapak tangan. Kaki kena tutup. Tapi tengok orang-orang sembahyang sekarang, dia haram baik di mana baik, dia maksudnya kaki itu buka, dia pun tak pakai sugen. Tak ada ruang yang boleh buka kaki itu bagi perempuan, walaupun sedikit. Tapi berlaku. Sama orang Indo saya tengok. Tu saya kata, jadi benda-benda macam yang asas macam ni, yang very fundamental, tak selesai. Dengan sesuatu yang menutup dan menegah daripada lihat warna kulitnya. Kadang yang pakai baju, kadang dia nipis. Tak ada ruang yang boleh buka kaki itu bagi perempuan, walaupun sedikit. Tapi berlaku. Sama orang Indo saya tengok. Tu saya kata, jadi benda-benda macam yang asas macam ni, yang very fundamental, tak selesai. Dengan sesuatu yang menutup dan menegah daripada lihat warna kulitnya. Kadang yang pakai baju, kadang dia nipis sangat, boleh lihat kulit, tak boleh, tak tutup aurat. Perempuan jaga stocking lah. Kalau pakai stocking, kalau yang pakai skin tight itu yang dia jarang, dia nampak. Kalau nampak kulit, tak dipanggil tutup. Cari sesuatu yang dapat dinamakan tutup. Tutup maknanya orang tengok tak nampak. Kalau kulit, tak nampak kulit. Jika nampak kulit, masih tak tutup tu. Dan dia sampai dihaluskan, tak boleh nampak daripada pihak atas. Bawah nampak lah. Atas, maknanya kalau kita pakai baju perempuan, kalau daripada atas orang tengok, tak nampak bahagian yang aurat yang wajib tutup. Sampai begitu katakan. Pada pihak atas dan kelilingnya, di luar pun tak nampak. Tiada pihak bawahnya. Betul. Kalau bawah pun tak boleh nampak juga, beratlah nak kena pakai. Okey. Dan jikalau dengan tu lumpur, eja punya Allah. Lambo merah lumur, lambo pinra lumpur. Dan jikalau dengan lumpur sekalipun, lumpur selut, orang Kedah panggil, orang Kulit panggil selut, sekalipun maka dia boleh. Itu, tapi yang pentingnya ya dia kena tutup aurat sungguh-sungguh. Laki-laki kita fahamlah. Tapi jangan dia ada lain risiko dia, sebab okey, dia pengajar kalau dalam masa kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala pun kena tutup aurah. Aurah ialah anggota yang kena tutup. Mana mungkin sepatutnya lepas sembahyang kita buka. Sebab dia hukumnya begitu. Itu melatih, itu maknanya melatih ke arah sopan dalam pakaian, tutup aurat yang tak terbuka dan sebagainya, yang sekurang-kurangnya boleh mengurangkan daripada risiko penyakit sosial hari ini yang semakin hari semakin banyak. Ya Allah, tak tahulah, saya nampak semakin hari semakin teruk masalah sosial, bunuh lah. Tengok ni macam yang 4-5 hari sudah kan, yang siapa itu bomba kata apa, pergi ambil anak kecil yang baru bersalin, dia campak dalam kolam dia. Melampung budak tu. Orang nampak, orang report kan, ada surat khabar. Makna dia sampai dia rela tu, anak tu bila campak dalam kolam, nasib baik tak ada ikan toman. Ikan toman pergi. Ikan lain pun kalau buluk dia makan. Tapi maknanya binatang ada dalam tu. Ikan ada, dia tengok, dia kuling kepala je. Aku tak nampak tortu, dia kata. Itu buat mudah sangat.
apa jadi dengan kemanusiaan manusia. Macam kita gagal untuk memanusiakan manusia. Sebab begitu jadi. Dan keempat, mengetahui ia akan kaifiat sembahyang. Ini Musa. Bukan sekadar tahu, tetapi dia kena tahu. Maknanya dia kena belajar sungguh-sungguh. Dia tahu kaifiat sembahyang. Seperti bahawa ada dia ketahui akan perdunya. Ada sembahyang yang perdu, sembahyang yang sunat. Dan perbuatan dalam sembahyang yang wajib, yang rukun, yang diperdukan. Dibeza ke dia dengan daripada sunat. Kena tahu, ini rukun, ini sunat. Takbir, dia rukun. Qiyam, sunat. Baca A'udzubillah, sunat. Bismillah, dia rukun. Dia satu ayat daripada Fatihah. Habis Fatihah, ayat sunat. Rukun, rukun. I'tidal, rukun. Bacaan tasbih, sunat. Sekongkong kita tahu tu. Buat sah semayang. Bahkan jika ia i'tikadkan, dia mudah saja. Dia i'tikadkan ke semua perbuatan sembahyang itu perdu. Perdu maknanya rukun. Dia bantai tutup daripada mula tu perdu banyak. Tak ada yang sunat. Atau setengahnya perdu, setengahnya sunat. Dan tiada dibezakan. Padahal dia orang awam. Dan tiada diqasadkan sunat yang diperdu, sahlah sembahyangnya. Ada clause. Maknanya kalau kita orang awam ni, orang yang tak mengaji lah, tak sekolah lah, kita ni bukan orang awam, orang dalam konteks kita bukan orang yang macam tu. Kita orang yang kita belajar. Kita boleh baca buku, boleh jumpa orang tanya, boleh dengar kelas mengajar di surau di mana. So kita kena tahu sungguh-sungguh lah. Yang dibagi pelonggaran ni, orang awam bagi maksud yang tidak ada peluang dia mengajar, orang pendalaman, guru tak sebagainya. Orang itulah tak apa jika dia i'tikadkan kau semua wajib. Alright. Ada setengah wajib, setengah sunat. Wajib yang mana? Dalam tu lah. Sunat yang mana? Pilih sendirilah. Sah sembahyang. Jangan diiktikad ke semua sunat. Padan muka. Baru tak sah sembahyang dah. Semua wajib, semua kena buat. Dikira semua kena buat. Sampai yang ni pun kena buat. Dia orang awam tak apa, sah sembahyang. Tapi setengah wajib, setengah mesti, setengah tak mesti, so okay. Tapi kalau kita bukan yang jenis tu, kita kena tahu, yang ni sunat. Ini abad, ini hay'ah. Ni tak buat tinggal. Yang ni kau tinggal, sujud sahwi, sunat. Tak sujud, tak apa. Kita tak kena tahu, semua kurang gitu. Kelima, suci ia daripada hadas besar. Jangan tunai sembahyang dalam keadaan kita berjunub. Haid, nifas, wiladah, atau sebagainya. Hadas kecil kena ada sembahyang. Maka jika kedatangan hadas terkentut, kedatangan hadas dan sembahyang terkentut atau terkejik tengah sembahyang, atau dalam konteks lain pitang, itu kedatangan hadas di tengah sembahyangnya, batal sembahyangnya. Batal. Kalau kerana dia wuduk dia habis, dia ambil wuduk lain, kena buat semula. Kalau perempuan yang kedatangan haid pada ketika itu, dia yakin memang tak haid, dia kena berhenti lah, sebab sembahyang dalam keadaan haid dia dosa. Kalau sembahyang tak ada wuduk pun dia dosa. Sebab di balik yang tadi itu, balik kita sedang menghadap Zat yang maha suci, Zat yang maha sempurna. Tentulah kita pada ketika itu pun nak berada dalam keadaan yang kita pada kita ni suci. Itu dia panggil suci daripada hadas. Ada besar tu, ada hadas kecil, benda-benda yang kita nampak fizikal, macam nak basuh muka, ambil wuduk, nak basuh kencing, basuh berak, itu dipanggilkan sebab-sebab yang fizikal. Tapi kalau macam hadas besar tu, dia sebab-sebab maknawi. Sebab maknawi ni dibalik kepada hati kita.
yang telah kita layan dia dengan kita bersama isteri kita dan sebagainya, maka kena suci yang nama maknawi tu. Makna suci maknawi semua suci daripada keinginan pada ketika itulah. Itu dikatakan kedua-dua tu kena suci. Suci hadas kecil besar, dan jika jangan haid maka sembahyang. 6 suci daripada najis. Najis kita belajar dulu banyak dah, kita ingat lagi mengatakan bahawa yang kotor yang tidak dimaafkan. Ada kotor yang dimaafkan. Maknanya kotor ni maksudnya macam tanah orang bekerja, bendang sebagainya, lumpur tak apa, dia boleh sembahyang. Nampak tak bersih tapi dia tidak najis. Yang tak maaf ni dikatakan dia pun najis. Najis fahamlah, darah, kencing, berak, muntah, arak dia najis maknawi, najis. Okey. Yang tidak dimaafkan pada tubuhnya dan kainnya dan tempatnya. Dan janganlah bersentuh, sinun taha, bersentuh suatu suku daripada badannya dengan najis. Maksud suku tu sebahagian, any part of the body. Kalau nak terjemahkan suku badan tu, ni 4 suku, ni 1 suku, 2 suku, 3 suku, maknanya najis boleh kena daripada bawah sampai ke pinggang, boleh? Bukan itu. Jangan betul suku tu, don't touch any part of your body. Suatu suku daripada badannya dengan najis, pada geraknya dan diamnya, maka tiada sah sembahyang serta tidak sah sembahyang. Maknanya kalau kita sembahyang dalam keadaan kita tersentuh, terkena pada yang najis yang tak dimaafkan, maka sembahyang tidak sah. Serta suatu daripadanya, daripada najis, atau ia menanggung sesuatu yang berhubung dengan najis. Dia menanggung atau dia memegang, dia mengikatkan dirinya dengan sesuatu yang kontak dia, yang hubung dia dengan najis, seperti ia menanggung akan tali yang terikat pada umpama anjing. Tu dia. Dia misal pun pada bawa anjing pergi masjid. Tali anjing itu ikat di pinggang. Itu dia kata misal tali dia itu hubung dengan najis. Yang ni ikut yang diorang duk tanya saya, dia kata, Ustaz semayang ni sah ke Ustaz semayang pakai ni? Dia sah. Dia kata dia tak kena najis ke sebab dia panjang pergi. Kalau kena najis, tali panjang ni sampai ke sana tu, taik cicak tu pijak kena atas tu, boleh sah semayang ke tidak? Orang duk misai yang besar tu umpama anjing, ikat anjing kita tu. Ni tak cicak tu, dia benda-benda yang dalam masjid ni, dia masuk pada peringkat tengah-tengah masjid tu, tak boleh buat apa dah, rata-rata masjid. Benda kecil macam itu tu, dia panggil ma'fu'an. Itu pun jauh daripada kita. Kalau nak kira begitu ya, kita duduk atas rumah, atas daun syipak ada tiang dia sampai ke bawah, bercampur dengan jamban. Jamban ada tak? Ada? Tak sah sembahyang. Berat lah. Tak sampai begitu. Tu saya katakan dia misal ni ada makna yang besar-besar lah. Yang nampak kalau sembahyang ikat dengan anjing tu. Itu anjing dan lainnya babi lah dan sebagainya. Dia tidak mengapa jika berbetulan dengan dia pada waktu bangunnya dan duduknya, anjing di atas, sembahyang di bawah, misalnya lah. Atau sembahyang atas rumah di kampung, sembahyang orang asli lah. Sembahyang di atas, bawah kita ada anjing. Anjing lah, aku nak sembahyang. Duduk bawah, aku kena aku. Itu dikatakan, tak apa, kalau bertentangan tak ada masalah. Contoh lain bahawa orang buat rumah nak sembahyang, rumah kawan kita sebagainya, memang rumah atas tu, bila ayat jamban sini, atas ada najis. Biasa. Kencing dan sebagainya. Kita sembahyang bawah, tak apa sah. Berbetulan dengan dia pada ketika bangun dan duduknya dengan ketiadaan bersentuh. Jangan sentuh.
Tapi ada isu lain sebenarnya yang tak payah halus sangat. Kita ambil apa yang mudah-mudah, sebab agama ni balik kepada yassiru wala tu'asiru, yang boleh mudah-mudahkanlah. Macam khilaf, selagi ada peluang boleh khilaf ya. Jangan pergi kepada bid'ah, jangan pergi kepada menyesatkan orang. Contoh dia macam kita, rumah kita lah, rumah saudara. Ini bilik air. Bilik air biasanya lah, walaupun kita dah banyak kita jaga, bersih sebagainya. Tapi kita ada anak, ada cucu. Dia pergi pangsai dalam bilik kita tu, dia bukan kira mana yang bau tak bau, dia hantam saja kencing. Okey, kita sembahyang pula macam ni, kita sanak dia ataupun kita sentuh dia, sentuh dinding dia, di sana tu dan dia tak dapat tahu tu. Dia bukan karen nak. Kalau karen boleh lah, dah saya tak dapat tahu tu. Boleh sembahyang dan sah. Kalau boleh elakkanlah. Elak apa, rumah kita boleh siap dah, bukan aku buat. Belinya gitu. Rumah kita memang dekat dengan bilik air dan sebagainya, sembahyang ramai-ramai. Tak apa, boleh sah sembahyang. Dengan tiadaan bersentuh jangan. Dan dimaafkan tempat istinja. Tempat istinja ni maknanya dubur lah. Tempat istinja. Dengan batu, dengan ubah batu. Memang orang istinja, dia pakai batu. Pakai batu, 3 ketui je. Nak cuci tahu mana? Kalau hampa kelas lagi lebih daripada tu. Sekarang tak ada sembahyang pula. Memanglah bila istinja, boleh istinja tu kita tahu dah gunakan batu atau kayu. Tapi jangan ambil kayu yang ada semilu pula. Buluh boleh, tapi jangan ambil buluh tajam lah. Tak ada apa saja yang keras. Sekarang ni orang buat dengan ketat. Tapi cuci macam mana pun dengan yang nama dia istinja ni, dia nak bersih terang mana? Itu mana? Yang baki daripada itu dia dimaafkan. Tak apa. Sebab ini dia ada mesej ni. Mesej yang katakan bahawa dimaafkan tempat istinja dengan rumah batu. Dan sedikit darah dan tahi lalat, tahi lah. Dan nanah yang sedikit dimaafkan. Mesej dia ialah, ni bagi orang-orang yang ada penyakit was-was ni. Was-was kerana najis. Berjalan terkena tanah sikit saja dia rasa macam itu tempat anjing berak, anjing kencing, balik kena sama. Balik rumah dia ambil sembahyang, adik ada tu, adik dia terkencing semua, berjalan ginjat. Takut terkena. Lah, benda yang nyata-nyata dia najis pun dimaafkan. Ni yang kamu tak nampak, kamu agak-agak apa, tak nampak, tak ada lah. Sebab dia balik kepada dipanggilkan al-bara'ah al-asliyah, asal tempat kesemua dia suci, melainkan kamu nampak dia kena najis. Ni soal tadi ni bahawa dimaafkan. Memang kita nampak dah, saya kata tadi bahawa kalau kita kencing, kita cuci dengan ketah lah, katakan ketah tualet, ataupun kalau di hutan dengan daun boleh. Tapi dengan daun jelatang gajah sudah lah. Silap istinja pakai kena daun rengah tu. Habislah. Sembahyang macam mana? Okey. Maknanya kalau itu dimaafkan, maka yang lain sedikit sebanyak tu memang dimaafkan. Jangan tak apa menekan katakan ke peringkat sampai tak sah sembahyang, kena kotok, kena lah ambil sembahyang lain pula sebagainya. Tak. Islam itu dia mudah, dia simple, dia panggil yusrun. Dan tanah jalan raya yang najis. Tanah jalan raya memanglah ada najis. Orang kencing, orang berak. Tapi kena sedikit tanah tu, dia kira tak apa. Itu dimaafkan, tak apa. Dan tanah jalan raya yang najis. Dan darah tuma. Darah tuma ni maksudkan darah macam pejat, macam kutu. Saya panggil darah parut. Memang. Darah macam tu. Darah yang kita nyamuk 1-2 tu memang dimaafkan. Kutu anjing. Dah lah kutu anjing pula. Tak apa, dimaafkan. Sebab dia nak ambil, tak mau yang tersedut, tak mau yang terlampau-terlampau sangat tak.
Kita ambil yang besar-besar saja. Ini dimaafkan. Dan darah bisul. Darah bisul ni maksud dia nak kata ni, darah bisul ni bukan darah yang bisul besar, lepas tu kita belah dia, kita picit dia, darah dia mengalir, tu tak boleh. Bisul dia ada punat. Bisul ada punat. Punat tu yang kepala tu. Selalu bila dia pecah, punat dia keluar, darah itu ada. Darah di kepala bisul tu ada. Kalau anda tak maafkan yang ni, dia tak semayang. Sebab tu maka darah bisul tu, bisul bulat gitu kan, dia ada mata satu. Lah, mata satu dia panggil bisul. Mata banyak tu dia panggil peracut. Mata 5-6 dia panggil peracut. Kalau dia bengkak saja, mata tak ada tapi sakit dia mengembang, tu kita panggil kanser. Tu potensi lah. Tapi maknanya darah bisul ni kita bengkak, punat dia ada, punat dicabut, dibuang, tinggal mata gitu, dan darah dia ada. Darah itu ni, darah bisul ni dimaafkan. Dan nanah yang sedikit lah, dan danuk, nanah je lah. Ayat kuman dan air kuman yang ada bagainya baunya. Maksudnya bahawa air-air yang telah bercampur dengan berbagai-bagai ragam sampai mengeluarkan bau yang tidak enak, itu dipanggil air kuman. Yang ada bagainya baunya, itu semua dimaafkan. Dan jika sembahyang ia dengan najis yang tidak dimaafkan, ini yang kedua. Itu tadi najis yang dimaafkan. Maafkan maknanya boleh dibawa sembahyang, tapi jangan sengaja. Kalau nampak ada najis itu, buang dulu. Bersihlah dulu. Ni dimaafkan yang kita tak nampak, ataupun yang kita tadi macam darah bisul itu. Bila nak buat? Kadang tuan-tuan yang lelaki tak, perempuan tidak, yang cukur janggut, cukur misal, kadang-kadang dia luka. Dia lah subuh nak pergi kerja, cukup luka. Luka dia bukan senang nak berhenti. Subuh nak habis. Itu dia nak kena apply ni. Yang sedikit begitu, lap semua buat cepat. Tak apa. Jadi. Dan jikalau sembahyang ia dengan najis yang tidak dimaafkan daripadanya, dengan tidak mengetahui akan dia, atau dengan lupa kemudian teringat, nescaya wajib mengulangi akan dia. Kita sembahyang dengan najis yang banyak, yang besar, yang tak dimaafkan. Tak mudah. Dia contoh dia mudah ya, macam kain. Kain yang kita pakai, kain plekat lah. Biasanya kadang-kadang memang kita tahu kain itu terkena mazi atau wadi. Bukan mani, mani dia halal, mani dia bersih. Wadi saya faham makna mazi kan, mazi. Yang saya dulu saya kata Ali bin Abi Talib, dia orang yang dia cepat urge, dia banyak keluar mazi. Dia ada wadi, ada mazi. Dia malu nak tanya Nabi, dia buat pak mentua. Dia hantar seorang pergi tanya Nabi, habak kata, saya laki-laki yang mazak mudah keluar mazi, bukan mani, mazi. Bagaimana saya nak semayang, ya Rasulullah? Dia tanya. Nabi tanya dia, hang tinggi nak tanya, kata orang suruh hang. Dia kata, saya malu. Jangan malu yang benar. Suruh dia tanya sendiri. Tapi Nabi jawab. Dia kata apa? Suruh dia basuh. Nabi sebut. Dialah Nabi. Suruh dia basuh kesan-kesan mazi di kemaluan dan di kain, dan semayanglah dengan tidak payah mandi wajib. Saya teringat sekali itu Rasulullah, ya Rasulullah, seorang sahabat, dia seorang orang zaman dia lah, nak kata sahabat pun apa, macam jemuan, nama dia Fadalah. Fadalah ni dia samsing besar. Dia masuk Islam. Tapi dia kata dia masuk Islam ini kerana dia nak cari kesempatan untuk dia dekat dengan Nabi, dia nak bunuh Nabi.
Dia bercakap ini di kalangan satu grup perempuan, orang perempuan mendengar dia ni. Lepas tu suami mereka datang campur. Dia kata, "Hang nak bunuh dia macam mana?" Cakap dah sila. Habis aku nak pergi tunggu dia semasa dia tawaf di Baitullah. Dia tawaf setiap hari. Habis aku nak approach dia, aku nak puji pedang dia. Nabi terus bawa pedang. Aku tengok pedang dia, aku akan puji pedang dia, aku nak minta nak cium pedang dia, ambil berkat. Dia mesti bagi punya. Bila dia bagi pedang itu, aku minta izin nak tengok mata dia. Dia mesti bagi. Aku nak kucuk mata pedang. Bila aku cabut saya pedang itu, aku akan tusuk dalam rusuk dia. Mati. Dia pergi, Nabi sedang tawaf, lebih ke belakang. Habis tawaf Nabi, betul dia buat, dia puji pedang Nabi, minta pinjam pedang. Nabi tanya dia, ya, Nabi tanya, Afaddalatun anta? Kamukah yang bernama Faddalah? Qala na'am ya Rasulullah. Ya. Madza tuhadditsuka nafsuka? Apakah yang kamu dibisikkan oleh nafsu kamu, keinginan kamu sekarang ini? Dia kata, azkurullah ta'ala ya Rasulullah. Saya sedang ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Fadhahikan Nabi. Faqala astaghfirullah. Nabi gelak dekat dia, dia kata astaghfirullah. Astaghfirullah. Dia dengar begitu dia mula mutar. Nabi pegang dada dia. Ya Faddalah, kun musliman haqiqi. Atau kama qala ya Faddalah, dia pegang dada. Jangan bohong. Kalau kamu dah katakan azkurullah, terus ingat Allah sungguh-sungguh, Islam sungguh-sungguh, buang yang kamu ingat tadi tu. Faddalah kata, aku rasa macam bukit jatuh atas kepala aku semua. Aku dah menggetak dah buat apa dah. Melainkan aku terus beriman, terus Islam depan dia. Nabi pegang dada aku, dia doakan kat aku jadi orang yang baik. Habis ke semua dah, iman ke semua dah, dia balik. Oh, ini perempuan tadi duduk tunggu. Apa konoh kamu ni? Balik tanyakan, apa yang telah aku buat wahai Faddalah? Dia kata, aku telah buat yang lebih daripada aku nak buat. Aku tidak boleh tikam dia, tak boleh bunuh dia. Dia sebenar seorang Nabi. Dia boleh baca hati aku. Aku bohong, dia katakan azkurullah, dia kata astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Bohong. Tapi dia Islam. Itulah kisah Faddalah yang Islam. Yang saya katakan bahawa menandakan satu di antaranya bahawa dia telah membohongi diri dia, tapi diselamat oleh Nabi Muhammad SAW. Okey. Tadi itu yang disebutkan bahawasanya dia semayang yang macam tadi itu, dia kena ulang balik semayang dia. Macam kain tadi, apabila kain yang kena mazi yang banyak tadi, dia terlupa, dia ambil semayang, dia semayang. Lepas semayang, baru teringat, kain itu kena najis. Yang tadi maafkan, maka semayang itu tidak sah, kerana najis, dia kena semayang semula. Lain bersama lah. 7. Meninggalkan kata-kata dengan sengaja yang bukan Quran atau zikir. Bila masuk semayang ni, itu Nabi kata, inna hazihi salat la tasluh fihi min kalamil bashar. Sembahyang ini tidak soleh, tidak boleh, tidak layak dimasuk dalamnya perkataan-perkataan manusia biasa. Tak boleh. Yang ada pun yang boleh kalamullah, iaitu baca Quran. Fatihah Quran, ya Quran memang Quran sebab itu yang boleh. Yang lain perkataan jika masuk dia batal. Atau doa tak boleh. Maka batal sembahyangnya. Dengan berkata-kata 2 huruf, sama ada memberi faham perkataannya atau tiada, atau dengan 1 huruf memberi faham.
So maknanya tak boleh sebut, tak boleh ada perkataan yang kita sebut dalam sembahyang itu selain daripada bacaan sembahyang. Yang perkataan itu perkataan yang boleh dipahamkan, yang bukan daripada jenis sembahyang, perkataan luar yang boleh dipaham. Walaupun satu huruf saja. Satu huruf ataupun kalau kita ni sengaja macam anak nak main dia nak bagi anak tengah sembahyang tu. Tapi maksud dia nak tegur, nak tak bagi buat, tak bagi ambil, misalnya lah. Tapi di misalnya dia kata macam kita kata satu patah perkataan, iaitu perkataan qi. Qi itu maknanya jaga-jaga, ataupun dengan makna wiqayah tu jaga-jagalah, atau ai, satu patah saja dengan makna wi'ayah. Wi'ayah juga maknanya hati-hati. Apa sahaja dengan perkataan yang difahamkan makna dia, maka satu huruf pun membatalkan sembahyang. Dengan lain bahasa, dengan lain perkataan, maknanya kita pun interpretasinya. Kalau kita buat sesuatu dalam sembahyang itu yang boleh menyampaikan mesej kepada orang yang tidak sembahyang, kita nak yang itu. Macam kalau kita tengah sembahyang, kalau orang tengah Arab belakang dia, kawan dia nak keluar, nak tinggalkan dia, dia boleh katakan qif. Dia faham lah, oh dia suruh aku berhenti dulu, tunggu dulu. Maka perkataan apa memahamkan manusia pada ketika itu, dia batal sembahyang. Yang bermat qi atau ai, kerana mat itu ada kalanya alif atau waw atau ya, maka jadi dua huruf, maka batal sembahyangnya. Apa saya perkataan panjang pendek kan, faham makna, maka batal sembahyang dengan demikian itu. Dan yang ke-8, meninggalkan melebihkan rukun fi'li. Ini kena ambil perhatian. Ini jaga. Meninggalkan ataupun melebihkan rukun fi'li dengan sahajanya. Kita buat rukun fi'li macam rukun fi'li berdiri betul, rukun fi'li, rukuk rukun fi'li, sujud rukun fi'li, itu rukun perbuatan. Ada rukun qauli. Rukun qauli itu macam Fatihah, itu rukun qauli lah. Tahiyat rukun qauli, rukun perkataan. Rukun fi'li ini yang kita buat, dia kata apa? Meninggalkan, jangan buat, jangan melebihkan rukun fi'li dengan sahajanya. Maka jika ia sujud 3 kali, tengok, sujud yang pertama kena atas batu, dia angkat. Maka sujud yang kedua, tapi dalam sujud yang pertama, lepas tu antara dua sujud pula, sujud 3 kali sujud. 3 kali sujud, terangkat ke, ataupun sujud kena tempat panas ke, tempat sejuk ke, terangkat pun. Dia kata apa? Jika ia sujud 3 kali atau rukuk pun sama juga. Rukuk berlaku 3 kali, rukuk pertama tak edit, rukuk lain. Ataupun jadi sembahyang rukuk lama tu, bangun tengok imam, tak bangun lagi, tunggu balik. So dia dua lah. Tak apalah jika dia faham, dia pakai dua tu je lah. Tapi tak ada sujud. Itu masalah. Sebab tu kalau rukuk terlebih ataupun sujud terlebih, batal sembahyang. Seperti sujud di atas umpama sesuatu yang tajam, yang diangkatkan dahinya, terus kan, maka sujud pula nescaya menambahi sujud. Jikalau sedikit diangkatkan kepalanya sekalipun. Ambil perhatian ni, kadang kita sembahyang di luar masjid, kadang tepi longkang apa semua, kadang kita sujud pertama tu tak kena tapi tak puas, angkat dulu, sujud lain. Dah, walaupun sekejap sekalipun dah dikira sujud, dia batal sembahyang. Maka dinamakan menambahi rukun fi'li, maka batal sembahyangnya. Dan demikian lagi wajib meninggalkan perbuatan yang bukan daripada jenis sembahyang, seperti memukul 3 kali pukul. So pukul bukan sifat sembahyang, tapi kalau terpaksa buat, maka boleh buat, tapi jangan buat 3 kali turut-turut. Boleh dalam sembahyang nampak lipan keluar daripada bilik, ataupun kalau jengking
merayap ataupun senang faham macam lebah ataupun tebuan depan kita, dia mungkin datang kena kita, anak kita, boleh pukul, boleh pukul sekali. Tapi dia semayang balik, tak jadi dia kerja. Maka batas semayang. Dan demikian lagi wajib meninggalkan perbuatan seperti memukul 3 kali atau melangkah 3 langkah berturut-turut. Ini kita Syafi'i memang kita particular. Kita melangkah jangan 3 turut-turut. 1 bonti ataupun 2 bonti boleh. Tapi saya tengok dalam mazhab Hanabilah, Abu Hanabilah, dia kalau nak menutupkan lubang di hadapan tu, depan tu ada kosong semayang, orang belakang dia boleh pergi cepat. Tapi nampaklah tertib semayang tak ada. Yang pelik tu, dia mari dia takbir dulu, lepas tu baru dia berjalan. Hang berjalan dululah. Pergi ke tempat dulu baru hang semayang. Lepas tu dah pergi tempat tu dah Allahu Akbar, nampak ujung sana kosong pula. Dia pergi pula. Pergi semayang. Kita tengok tu pun, walaupun dia dibolehkan, tapi dalam keadaan terkhusus, di depan kita tu kosong. Tapi sepatutnya yang kosong tu bukan kita yang jauh ni, kewajipan kita, orang yang dekat tu. Dia lah tutup kan. Tak tutup, sudahlah. Dia bukan tak sah semayang, dia mengurangkan pahala semayang sahaja. Tapi yang kita faham ni, kita tak boleh. Kita memang, kita particular, jangan melangkah 3 langkah turut-turut. Yang boleh 2 sahaja bonti. Bonti sekadar pemakninah. Lepas tu sambung. Jika nak sambung lah. Jika tidak pun tak payah. Nak buat apa-apa, buat sebelum semayang. Kalau semayang jangan buat. Pukul 3 kali pun batal, melangkah 3 kali pun batal, atau lainnya daripadanya. Atau 1 langkah yang keji. Selangkah aja, tapi melompat mana. Sama dengan Olimpik punya rekod. Tak banyak cerita, tak payahlah. Satu langkah yang keji seperti melompat ia, maka batal sembahyang dengan dia. Tetapi dimaafkan perbuatan yang sedikit. Jikalau banyak sekalipun, seperti menggerakkan anak jarinya, membilang tasbih, atau menggaru-garu anak jarinya dengan tiada bergerak tapak tangannya. Macam kita duk bincang, kita bincang asyhadu an la ilaha illallah. Tapi kita akan jumpa nanti. Kita Syafi'i, kita memang kita angkat, tunjuk bahasa Allah dan kekal. Menunjuk dengan tidak menggerak-gerakkannya. Tapi Maliki, Hanafi semua dia bergerak. Gerak. Dia tak gerak begitu. Dia gerak begitu. Dia ikut sini. Dia sebab dia balik kepada tu. Asyhadu an la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan. Dia nak nafi tu. Tapi kita walau macam mana pun hukum dalam sembahyang ni menggerakkan jari dengan tidak menggerakkan ibu ni, tapak tangan ni. Tapak. Ini saja. Boleh. Tapi sebaik-baiknya tidak menggerakkan. Sebab kita pegang dengan hadis lain. Hadis kita pegang. Nabi sebutkan lau khasha'a qalbu hada la khasha'at jawarihu. Kalau hati orang yang semayang itu dia benar-benar khusyuk, maka kesemua panca indera anggotanya akan diam. Kita pegang situ sebab kita sekali bergerak dan terus tak bergerak dah. Yang bergerak tak apalah. Itu maksudnya. Asalkan tangan menggaru anak jarinya. Dengan tiada bergerak tapak tangan, tiada batal sembahyang dengan dia. Dan yang 9 terakhir, jangan mengerjakan sesuatu yang membatalkan puasanya. Dalam sembahyang seperti makan dan minum dan memasukkan sesuatu dalam rongga yang terbuka, seperti memasukkan sesuatu ke dalam hidungnya dan telinganya sampai kepada batin perutnya. Keduanya, dan jikalau dengan digagahi atas perbuatan yang demikian itu sekalipun, kerana jarang, nadir yang demikian itu, dan 2 gerak ada 2 langkah sedikit namanya padang uruh, tiada batal sembahyang dengan dia. Inilah 9 syarat
maka wajib kita pelihara dengan dia supaya sah sembahyangnya. Dan jikalau ditinggal satu syarat daripadanya, tiada sah sembahyangnya. Itu yang untuk malam ni. Kesimpulan yang dapat saya sebut, hal-hal yang berkait dengan rukun dengan syarat ni, dia memang tidak sepatutnya kita belajar sekali dan kita tinggal. Sebab kadang kita banyak yang kita lupa, banyak kita kena refresh balik, so kena baca balik lah. Sebab tu saya tak keberatan kalau kita baca malam ni dan saya pun ingat balik, tuan-tuan ingat balik. Maknanya kita concern, kita very concern tentang